Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita tengok pada chapter 3, sambungan daripada chapter 3 untuk speed control of AC motor. Ya, kita tengok slide yang kedua di sini. Dia kata speed control. Kita sebenarnya ada 3 kaedah ya untuk kita mengubah suai nilai kawalan kelajuan untuk motor induction. Yang pertama, ini adalah kaedah-kaedah yang kita katakan sebagai kaedah utama lah. Ada lagi kaedah-kaedah lain ya. Tapi kita belajar 3 kaedah utama ni, iaitu yang pertama speed control by adjusting stator voltage. Yang kedua speed control by adjusting supply frequency. Dan yang ketiga speed control by adjusting volt per frequency. Iaitu nisbah antara volt per frekuensi kontrol. Ini adalah kaedah kawalan kelajuan yang pertama, iaitu by adjusting the stator voltage. Dia beritahu kat sini, several technique can be used to change the stator voltage of the motor. Ya, banyak teknik-teknik yang boleh kita gunakan untuk mengubah suai voltan stator. One of them, jadi satu daripadanya is using SCR connected back to back as shown. Tengok pada raja sebelah kanan, ya, konfigurasi dia, circuit configuration of phase control is a full wave. Ya. In this circuit, the induction motor is connected to a 3-phase supply voltage via back-to-back SCR. Ya, satu ke hadapan SCR kita tapi satu lagi ke belakang. Setiap satu ya, dia ada 3 pair di situ. Kita boleh lihat setiap pair tu satu ke hadapan, satu ke belakang. Ya. For each phase, one SCR conduct the current in one direction from the source to the motor. Iaitu daripada bekalan kepada motor. And the other SCR conduct current in the second half of the cycle from motor to source. Kalau tadi, yang pertama tadi dia conduct from source to motor. Now the second one is conduct from motor to source. Jadi terbalik keadaan dia. If the triggering of this SCR is controlled, the voltage across the stator terminal can change from 0 to almost full voltage. Di dalam kita mengawal stator voltage, kita tu daripada persamaan yang diberikan di sini, ya, di atas ni, the torque of the motor is proportional to the square of its stator voltage. Okay, kita tengok TD ni sebenarnya dia berkadar terus dengan V kuasa 2. Bila dia berkadar terus dengan V kuasa 2, sebarang perubahan kepada nilai V akan menyebabkan perubahan sebanyak kuasa 2 bagi torque kita. For the same slip and frequency, a small change in motor voltage results in a relatively large change in torque. Walaupun perubahan itu sangat kecil dalam voltan motor, tetapi sebenarnya ia akan menyebabkan perubahan yang sangat besar dalam daya kilas. Dia bagi contoh di sini, kalau 10% saja perubahan, pengurangan kepada nilai voltan akan menyebabkan 19% reduction, ya, pengurangan dalam daya kilas. Ya. Jadi rajah ni menunjukkan, rajah di sebelah kanan ni dia menunjukkan dua lengkok, ya, dua lengkok bagi dua nilai voltan stator. Bagi voltan stator yang lebih besar, ya, akan mempunyai daya kilas yang lebih tinggi. Ya. Tetapi bagi voltan yang lebih kecil nilai dia, kita boleh lihat bahawa daya kilas dia adalah lebih rendah. Walau bagaimanapun, kita
kita dapat juga lihat bahawa sebenarnya kelajuan tidak, the slip, dia kata slip di sini slip tidak dipengaruhi oleh sebarang perubahan kepada nilai voltan. Dia kata situ juga operasi yang normal dalam kawasan yang linear, linear region. The figure show that the motor speed can be modestly changed when the voltage is altered. Jadi kalau kita ubah je nilai voltan dalam keadaan normal, memang kelajuan boleh diubah. Tetapi dalam julat yang lebih besar, kawalan kelajuan tidak boleh digunakan, tidak boleh menggunakan teknik ni. Teknik yang kita katakan tadi, iaitu dengan memperbagaikan nilai voltan. Jadi the excellent method di sini, nevertheless it is an excellent method for reducing starting current and increasing efficiency during light loading condition. Walau bagaimanapun, kaedah ni sebenarnya bagus untuk permulaan, untuk keadaan permulaan, sebab arus permulaan dia kita boleh kurangkan, dan nilai bagi kecekapan akan bertambahlah untuk keadaan di mana beban adalah kecil. The starting current is reduced since it is directly proportional to the stator voltage. Arus starting, arus permulaan akan berkurang since it is directly proportional to the stator voltage. Jadi kalau stator voltage kita kecil nilai dia, jadi arus permulaan ni kurang. Sebenarnya penting untuk permulaan, arus permulaan kita kurang sebab arus permulaan yang tinggi dia mempunyai kesan yang besarlah kepada motor kita, di mana dia boleh merosakkan belitan kita, winding dalam motor kita. Dikatakan juga di sini the losses are reduced, kehilangan dapat dikurangkan. Dan kalau kita tengok dengan lebih mendalam bahawa kehilangan tersebut ialah kehilangan core losses, core losses which is proportional to the square of the voltage. Kaedah kawalan yang kedua yang kita kena pasti di sini ialah kawalan kelajuan kita ialah dengan mengadjust by adjusting the supply frequency. In steady state, the induction motor operates in the small slip region where the speed of the motor is always close to the synchronous speed of the rotating flux. Dalam keadaan steady state, keadaan mantap kita panggil ataupun keadaan stabil, motor induction kita ni sebenarnya dioperasi dalam small slip region. Jadi tidak banyak sangat perubahan kepada kelajuan kita. Kelajuan bagi motor dikatakan di sini sangat menghampiri kepada nilai kelajuan sinkronis. Since the synchronous speed is directly proportional to the frequency of the stator voltage, any change in frequency results in an equivalent change in motor speed. Jadi kelajuan sinkronis ni sebenarnya dia berkadar terus, Kelajuan sinkronis ni sebenarnya NS tadi ni dia berkadar terus dengan frequency of the stator. Di mana kita dapati kalau kita tengok pada rajah di sebelah kanan tersebut, rajah kat sebelah kanan tu menunjukkan frekuensi 1 nilai dia lebih besar daripada frekuensi 2 dan nilai frekuensi 2 lebih besar daripada frekuensi 3. Dan kita lihat apabila frekuensi yang tinggi akan menghasilkan kelajuan yang lebih tinggi. Perhatikan pada rajah di sebelah kanan. Masih lagi pada kaedah kawalan yang kedua, iaitu adjusting the supply frequency. Jadi kita lihat di sini the effect of the frequency on motor current. Jadi apa pula kesan frekuensi kepada arus motor kita? Perhatikan pada rajah di sebelah kanan.
F1 lebih besar daripada F2 dan lebih besar daripada F3. Ya. Frekuensi yang lebih rendah akan menghasilkan arus yang lebih tinggi. Ya. Menghasilkan arus lebih tinggi dan sebaliknya. Jadi, manipulasi kepada nilai frekuensi ini adalah kaedah yang sangat berkesan untuk kawalan kelajuan yang mana ia memerlukan konverter DC ke AC, ya, dengan variable switching interval. Cuba lihat pada rajah yang dekat bawah belah kiri tu. Itu adalah menunjukkan a simple DC AC converter. Tengok yang sebelah kanan bawah sekali, iaitu yang berwarna biru tu. Dia kata, however, there are severe limitation to this method. Very low frequency may cause motor damage. Jadi, frekuensi pun tidak boleh terlampau kecil. Sebab apa? Ia boleh menyebabkan kerosakan kepada motor. Due to excessive current and large frequency may stall the motor.